Unit 5, Pemikiran dan Amalan dalam Profesen Keguruan. Latar belakang pendidikan guru. Pendidikan guru merupakan salah satu bahagian yang terpenting dalam sistem pendidikan. Kejayaan seorang murid bergantung sejauh mana seorang guru dapat membentuk muridnya menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat dan negara. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyataan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961 dan Rancangan Malaysia. Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan guru di Malaysia, iaitu untuk menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran serta pemikiran mengenali pengajaran dan pembelajaran, untuk melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dan masyarakat. Istilah pendidikan guru mula digunakan secara rasmi pada tahun 1981 bagi menggantikan istilah latihan perguruan yang telah digunakan sebelumnya. Perubahan ini adalah berikutan penukaran bahagian latihan guru BLG kepada bahagian pendidikan guru BPG. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi profesen guru. Seorang guru hendaklah seorang yang berpendidikan, mempunyai kecekapan yang bagus dan selain itu mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang pendidikan. Ini adalah 4 komponen pelajaran kursus ilmu pendidikan. Yang pertama, Study of Human Behaviour. Seterusnya, Principles of Education. Seterusnya, Major Development in the History of Education and Story of Education in Malaysia. Seterusnya, terdapat 4 tujuan falsafah pendidikan guru. Yang pertama, mengenal pasti matlamat dan kandungan falsafah pendidikan guru. Yang kedua, mengetahui sejarah pembentukan falsafah pendidikan guru di Malaysia. Dan yang ketiga, menjelaskan kriteria profesen keguruan sebagai kerjaya. Dan yang keempat ialah mengaplikasikan kriteria seorang guru yang profesional. Sebelum kita ke kandungan falsafah pendidikan guru, saya ingin memberitahukan tentang matlamat falsafah pendidikan guru. Matlamat falsafah pendidikan guru ialah menghasilkan warga pendidik yang profesional, mempunyai daya juang dan daya tahan yang tinggi, beretika, berfikiran kreatif, mengamalkan nilai murni, mempunyai kemahiran yang diperlukan dan sentiasa berpengetahuan dalam teknologi. Seterusnya, terdapat 9 kandungan falsafah pendidikan guru yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah berpekerti mulia, yang bermaksud guru hendaklah sentiasa meletakkan kepentingan orang lain melebihi daripada dirinya sendiri. Guru juga mampu melaksanakan tugas yang diberi, dan guru juga mempunyai sahsia diri yang baik. Yang kedua ialah berpandangan progresif dan saintifik. Hal ini bermaksud setiap guru hendaklah sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan motivatif. Guru juga sentiasa mempunyai minda yang kehadapan, dan guru juga sentiasa berusaha mempertingkatkan ilmu yang mereka ada. Kandungan yang ketiga ialah bersedia menjunjung aspirasi negara. Hal ini bermaksud setiap guru hendaklah meletakkan matlamat dan hasrat negara sebagai tunggal utama. Guru juga hendaklah sentiasa bertindak di atas landasan yang betul. Seterusnya, yang keempat adalah menyanjung warisan kebudayaan negara, di mana seorang guru meletakkan dirinya sebagai role model untuk mengelakkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat. Sebagai contoh, seorang guru sentiasa menjaga kelakuannya sepanjang masa. Seterusnya, yang kelima, iaitu menjamin perkembangan individu.
Seorang guru sentiasa memberi keutamaan dan memastikan setiap murid diberi peluang untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Sebagai contoh, murid diberi kebebasan untuk memilih subjek elektif, aktiviti kurikulum dan mengemukakan idea mereka. Seterusnya adalah yang keenam, iaitu memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Seorang guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan. Sebagai contoh adalah guru menerapkan elemen bersepadu semasa mengajar dan kurikulum. Seterusnya adalah yang ke-7, iaitu memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Guru sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak berasaskan pertimbangan yang wajar. Sebagai contoh, guru memberi nasihat kepada murid mereka dalam membuat keputusan. Seterusnya adalah yang ke-8, iaitu memelihara suatu masyarakat yang progresif, di mana guru memberi penekanan kepada aspek inovatif, kreatif, analytical, critical, holistik, bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Sebagai contoh adalah melahirkan guru dan murid yang berfikiran jauh. Dan yang terakhir adalah memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin, di mana guru memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin. Sebagai contoh adalah menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam diri setiap murid. Ciri-ciri guru profesional. Yang pertama, berdisiplin. Guru haruslah berdisiplin dan menjaga tingkah laku ketika mengajar. Yang kedua, menepati masa. Contohnya, menghadiri kelas pada tepat masanya. Kemudian, menguasai subjek. Kita mestilah faham dan telah menguasai kesemua mata pelajaran yang akan kita ajar kepada pelajar. Di samping itu, kemahiran kaunseling. Kita perlulah bijak dalam memberi sokongan dan menyelesaikan konflik pelajar. Seterusnya, penggunaan teknologi terkini seperti internet, laptop dan handphone adalah amat penting sebagai alat bantuan mengajar. Kemudian, memahami psikologi pembelajaran seperti memahami prinsip dan teori pengajaran serta memilih metod-metod pengajaran dengan baik. Seterusnya, berkualiti dari segi emosi dan jasmani adalah amat penting sebelum kita memulakan pengajaran. Selain itu, mahir dan berketerampilan dalam pedagogi, iaitu mahir dalam bidang mata pelajaran yang akan kita mengajar. Dan akhir sekali, memahami perkembangan dan menyayangi pelajar adalah amat penting supaya pelajar merasa selesa ketika kita mengajar. Kriteria guru profesional. Yang pertama, menjadi contoh yang baik untuk pelajar. Tingkah laku guru adalah contoh teladan kepada murid-murid, mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh menjadi teladan kepada murid-murid untuk dicontohi. Contohnya menepati masa, berpakaian kemas, bersopan santun dan mempunyai sikap positif.
Yang kedua, tidak kaku dan mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran mengajar. Tidak merasa malu bila mengajar di depan pelajar yang ramai. Dapat menyesuaikan diri dengan sosial budaya persekitaran di sekolah. Bersifat mesra terhadap pelajar. Yang ketiga, sentiasa peka tentang isu pendidikan maupun tanggungjawab yang dipikul. Mengambil peduli segala isu semasa dan keperluan pengajaran dari masa ke semasa tanpa sambil lewat. Tidak mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang guru di dalam kelas. Yang keempat, memahami proses pembelajaran dan isi pembelajaran yang diajar. Memiliki pengetahuan yang luar biasa dan bersemangat untuk subjek yang diajarkan. Menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para pelajar. Menyediakan segala persiapan awal sebelum mengajar. Yang kelima, bersifat adil dan terbuka kepada pelajar. Melayan pelajar dengan adil dan sesama tanpa mengira bangsa. Sentiasa bersifat terbuka kepada semua pelajar di dalam kelas tanpa merendahkan di antara satu sama lain. Yang terakhir, memahami jiwa pelajar. Tidak terlalu berkeras kepada pelajar sehingga menyebabkan pelajar hilang minat untuk belajar. Memahami segala isi hati pelajar dengan menanyakan masalah mereka. Harapan semoga satu hari nanti negara akan dapat menghasilkan guru yang berdedikasi, cemerlang, profesional dan seorang yang sentiasa semangat dalam mendidik anak-anak muridnya dan dapat membentuk model insan yang seimbang dan sempurna, berpersepti unggul, berfikiran dan berbudaya kelas pertama. Seorang guru yang sedar akan tanggungjawab dan tugasnya dan bersedia memikul apa-apa jua tugas yang diberikan dengan penuh profesional dan matang. Rumusannya, Bancian Pendidikan Global mendapati guru-guru di Malaysia merupakan antara golongan pendidik di dunia paling berdedikasi bagi memastikan pelajar mereka mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan guru yang dilaksanakan berteraskan falsafah pendidikan guru yang dibentuk. Falsafah pendidikan guru telah menjadi acuan yang berkesan untuk meletakkan kriteria guru yang unggul yang mencakupi pengetahuan, nilai, sasiah dan dalam membangunkan guru-guru profesional. Standard Guru Malaysia telah menggariskan kompetisi profesional keguruan, pengetahuan, kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dicapai oleh guru. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan guru dan Standard Guru Malaysia telah meletakkan guru di Malaysia pada tahap kelas pertama. Terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっと